الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita merafakkan sedini kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada maghrib yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk sama-sama kita menunaikan satu kefarduan, iaitu solat secara yang paling terbaik, iaitu solat maghrib secara berjemaah alhamdulillah. Dan seterusnya kita akan meneruskan lagi kuliah ilmu kita yang akan disampaikan oleh Dr. Ridwan bin Muhammad Noor. Untuk sebelum kita meneruskan majlis, saya ada dua pengumuman. Hari esok insya-Allah surau kita akan adakan satu gotong royong untuk membersihkan surau sempena kem anak soleh kedua. Dan seterusnya, sekiranya ada lagi anak-anak yang belum didaftarkan untuk kem anak soleh, bolehlah berjumpa dengan Dr. Ustaz Anwar ataupun Ustaz Badri. Okey, untuk meneruskan majlis adalah baik sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan pakar penceramah kita insya-Allah. Okey, Dr. Ridwan bin Muhammad Noor ni adalah Esko Muslim Care. Siapa tahu Esko Muslim Care ni adalah yang menguruskan tentang kebajikan ataupun berkaitan dengan isu Palestin apa semua. Ustaz Dr. Ridwan ni pernah pergi ke Bosnia, Palestin, Syria, Lebanon dan juga Syria. Dan Dr. Ridwan ni dari segi pendidikan yang beliau merupakan pemegang BA Honors UKM, Master UKM dan juga PhD UKM. Jadi untuk tidak meninggalkan masa, saya menyebut dengan segala hormatnya Al-Fadhil Dr. Ustaz untuk menyampaikan kuliah dengan segala hormat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa wa'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis yang dirahmati oleh Allah, Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ini dan ruang keterbatasan yang kita ada, saya akan mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang mengandungi banyak ibrah, banyak pengajaran kepada kita orang beriman di sepanjang zaman. Peristiwanya Ghazwah Uhud, tuan-tuan sekalian. Peristiwa perang Uhud, pertembungan antara iman dan kufur yang berlangsung pada bulan Syawal tahun 3 Hijrah, di mana perang Uhud merupakan rentetan daripada operasi balas dendam musyrikin Mekah di atas kekalahan mereka dalam peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, yakni perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra, tuan-tuan semua ingat, perang Badar 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Biasalah masjid-masjid surau buat ceramah memperingati Badar Al-Kubra. Dan kita semua membaca Al-Quran. Ada surah Al-Badar. Ada ke tuan-tuan? Ada. Surah Al-Badar ni ialah surah Ali Imran. Di Quran tu sendiri banyak nama. Quran kita ni banyak nama. Al-Huda,
Al-Bayan, An-Nur, At-Tibyan, Al-Furqan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Qalam. Puluhan nama Al-Quran. Surah pun sama. Atas satu surah kadang-kadang banyak nama. Surah At-Taubah, nama lain surah Al-Bara'ah, tuan-tuan sekalian. Surah Isra, tuan-tuan sekalian. Surah Bani Israel. Surah Muhammad, nama lain surah Muhammad. Surah Al-Qital, surah Al-Imran, surah Al-Badar. Tuan-tuan sekalian, itu seronoklah kita belajar ni, banyak maklumat-maklumat yang insya-Allah kita akan dapat, tuan-tuan sekalian. Jadi kita baca Al-Quran. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan sekalian, perang ni 70 kafir Mekah berjaya dibunuh, dan yang terbunuh sebagai pemimpin utama Mekah Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal nama sebenar dia terbunuh. 70 lain kena tawan, termasuk seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato, namanya Suhail bin Amru, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalah perang Badar ni lah Mekah ni sangat dendam. Mereka terus buat kempen untuk balas dendam, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan, tuan-tuan sekalian, buat kempen dia dekat Kaabah, ceramah, pidato, buat syaraan, buat bacaan puisi, tuan-tuan, bersedih, dan juga bangkitkan kemarahan, kebencian orang kafir kepada orang-orang beriman di Madinah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk setahun kempen mereka buat ni, tuan-tuan, maka mereka dah bersiap dengan 3,000 orang tentera, 3,000 ekor unta, 700 kuda perang, mereka bersiap dah. Maka maklumat bagaimana tiba kepada Rasulullah ialah daripada sumber pok saudara baginda, tuan-tuan. Siapa dia? Al-Abbas. Al-Abbas masuk Islam dah, tapi dia sembunyikan akidah dia, tuan-tuan. Dia tengok bahaya yang akan menimpa kepada umat Islam, kepada Rasulullah di Madinah, maka dia telah mengirimkan seorang utusan dia naik kuda yang tangkas 3 hari 3 malam sampai maklumat ke Madinah ialah pada 6 Syawal, hari Jumaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat-sahabat untuk bermusyawarat. Nabi kita suka bermusyawarat, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Faruq, aku tidak pernah melihat orang yang paling suka bermusyawarat dengan sahabat-sahabatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ajar kepada kita, kerja Islam ni mesti bersifat kolektif ataupun amal jama'i. Tanda antara ciri amal jama'i, kita mesyuarat lah, tuan-tuan sekalian. Tak boleh main kerja ikut kepala kita seorang, kena mesyuarat, tuan-tuan sekalian. Ini ciri amal jama'i. Maka Nabi beri cadangan perang, kita tak payah perang di luar kota Madinah. Dalam kota Madinah ni kita boleh perang. Muslimat juga boleh ambil bahagian berbaling senjata tingkat rumah masing-masing. Dan kita lebih menguasai selok-belok Madinah. Itu cadangan Rasulullah. Tuan-tuan, anak-anak muda yang majoriti dalam mesyuarat tak setuju. Anak-anak muda tak setuju, tuan-tuan, kerana pandangan mereka nanti orang Islam akan dianggap penakut dan pengecut. Mereka kata nak perang di luar Madinah. Dan pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah paling bersungguh. Kata Sayyidina Hamzah, demi Allah, aku tidak akan menjamah makan dan minumku selagi aku dapat bertempur dengan musuh di luar daripada kota Madinah. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi akur kepada pandangan dan cadangan anak-anak muda yang ramai, dan mereka kelihatannya bersungguh ikhlas, tuan-tuan sekalian. Hari tersebut hari Jumaat, Nabi pun naik atas mimbar dan Nabi berkhutbah dengan penuh semangat. Nabi pakai 2 lapis baju perisai, baju besi. Tuan-tuan, Nabi kalau gaya khutbah macam mana, tengok mustika hadis. Nabi akan khutbah sampai merah muka-muka, merah mata. Apa makna ni? Semangat. Nabi angkat suara, Nabi berpidato dengan penuh semangat. Ya ayuhan Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, untuk berperang. Nabi mana khutbah semangat. Merah mata, kita merah mata juga, merah mata tidur. Pinen dak kot dalam tempat lain. Tak tidur macam mana tajuk khutbah? Makanlah buah-buahan tempatan. Peliharalah kebersihan air sungai kita. Tajuk, tuan-tuan. Saya sekali Mukhayyam Tarbawi di Sekayu, Terengganu pada November 1998. Tuan-tuan sekalian, menarik kalau ingat balik, tuan-tuan. Mukhayyam Tarbawi yang saya bersama-sama Ustaz Hasan, tuan sekalian ingat lagi.
Hari tu mukhayyam dan Jumaat di masjid di Sekayu. Sekayu ni Hulu Terengganu lah. Naik tu khatib muda dah, alhamdulillahil qail. Sedap tanam mukadimah. Apa tajuk khutbah? Tajuk khutbah apa tuan-tuan? Tanamlah semula pokok getah. Saya sampai mati tak boleh ingat tuan-tuan. Berat menanam. Dah. Itulah. Biar khutbah ni tuan-tuan di satu medium dakwah sangat penting. Sebab tu tuan-tuan tak boleh cakap, kena diam dengar tuan-tuan. Orang sekarang dia memang diam tapi diam tidur. 90%, 90% tidur tuan-tuan. Pula zaman ni kita sama gadget, dia main smartphone tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan. Dah. Mimbar jadi lesu sangat tuan-tuan sekalian. Kawan saya terkencing hari Jumaat tuan-tuan. Nak cerita bab kualiti kandungan teks khutbah. Dan juga khatib tuan-tuan sekalian. Tok khatib di Keseri Perak Selatan. Tok khatib di kampung dia. Alhamdulillah. Tajuk khutbah kita sidang Jumaat sekalian ialah ancaman dadah kepada generasi muda negara kita. Generasi muda negara kita menggunakan pelbagai jenis dadah. Antaranya jenis marfu'in, mu'fin. Dia tarik ain. Dia tarik ain tu panjang tuan sekalian. Satu lagi khutbah nak masuk universiti. Tuan sekalian. Bulan 5 Jabatan Agama tulis kod Jawi tuan sekalian. Itu je problem tu. Saya tengok yang baru dia dalam buat kurung kalau kompetitif. Dia letak kod rumi sekali. Dulu tak ada tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Jabatan Agama tulis fakulti kod Jawi. Tok khatib baca fakulantai. Tuan-tuan sekalian. Siapa masa tuan-tuan khutbah ni oleh kerana medium dakwah penting tuan sekalian. Dah, mesti kita buat dengan bersungguh-sungguh dari sudut khatibnya, teks khutbahnya tuan-tuan sekalian. Dah, darah berkubang umat Islam, tapi pernah tak khutbah dan teks bincang tentang darah berkuban diarahkan sebagai contoh. Muslim Myanmar tuan-tuan sekalian yang disembelih nafikan hak mereka, dibakar, dirogoh mereka tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan sekalian. Dah. Seolah kita ni macam sempit sangat erti persedaran Islam. Sedangkan kita membaca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka, yakni bukan kalangan orang-orang beriman. Kena cakna tuan-tuan sekalian. Media boleh baik. Dah, kalau tak nak beritahu kod televisyen, kod TV, khutbah lah tuan-tuan. Orang beriman ada tuan-tuan sekalian. Lepas tu kelang kabut sangat. Orang Melayu siapa tak tahu mana rukun khutbah, mana hak sunat, mana hak convention, adat disepakati tak tahu tuan-tuan sekalian. Kampung saya sendiri tuan-tuan, Allah buat malu ya tuan-tuan. Saya duduk Kuala Lumpur 24 tahun dah, tapi asal daripada Besuk Terengganu. Besuk lah yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Ping. Buat malu kampung aku. Tahun 1999 selesai Ustaz Husni Awang berkhutbah di Masjid Padang Luah, masjid besar tuan sekalian. Turun bawah tu kecoh di bawah masjid. Sebagian kamu kata tak sah dah kita Jumaat hari ni. Cikgu sekolah rendah kata tak sah dah. Kawan saya ni Azmi tanya pasal apa tak sah cikgu, dia kata Ustaz Husni tak baca teks khutbah. Tu cikgu sekolah rendah dah tuan-tuan tu. Adalah sebab dia hari ni daripada kecil sampai ketua dia tengok Tok Khatib pegang teks khutbah. Tiba-tiba Ustaz Hussein lulusan Universiti Madinah ni, bekas pensyarah universiti ni, orang hebat naik tiba tak ada khutbah. Dia kata tak sah dah khutbah. Haji Nazim kata dah cikgu tadi baca Fatihah sembahyang Jumaat. Cikgu baca teks tak? Baca tak baca. Saya hafal, dia kata. Ustaz Hussein pun hafal juga. Kan? Nama sampai macam tu tak tahu rukun tuan-tuan. Kelang kabut. Di Selangor masa baru-baru tu tuan-tuan 2008, siapa kena buat report polis? Di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, pasal apa report polis? Sebabnya Tok Khatib tak doa kat Sultan. Report polis tuan-tuan. Polis pun pening kepala. Macam mana ni tuan-tuan? Nak ambil kes tuan-tuan sekalian. Saya macam tu tak faham. Doa tu rukun, tapi doa kat Sultan atau pemerintah itu convention, adat yang disepakati. Kita doa tak ada masalah. Tuan-tuan, mana Sultan dia baik, pemerintah dia baik tuan sekalian. Kalau terlupa doa pun tak batal. Maksud terlupa doa kat Sultan tak batal khutbah. Tuan-tuan sekalian, doa tu rukun lah tuan-tuan sekalian. Anda nak faham tuan sekalian. Saya dah tinggal almarhum murabbi saya Ustaz Ismail Noh. Nak cerita kelang kabut kita tak. Pada bab-bab ni kelang kabut Melayu. Sebab tak mengaji mana tuan sekalian.
Kampung dia Pasir Mah sebuah pedalaman, ulu banyak ni tuan-tuan sekalian. Hari tu Tok Imam lagi naik motor, kat pecah dia. Dalam harga motor sampai masjid, terlupa tinggal tiap khutbah majlis agama Islam Kelantan. Nak pusing balik ambil rumah tak sempat dah, nak azan dah. Dia pun naik tuan-tuan cari almari, dia gagal jumpa hak tiap khutbah lama, kuning dah kertas tuan-tuan. Dengan tak lepas dia siapa beruh tuan-tuan sekalian. Tak apalah, lepas habis azan selawat semaya tuan-tuan, dia pun alhamdulillahilladzi arsala rasulah. Boleh khutbah, boleh baca tiap tuan-tuan. Habis khutbah pertama duduk sebentar antara dua khutbah, sambung khutbah kedua. Khutbah kedua tu dia bacakan doa ni rukun tak? Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkanlah umur Sultan Yahya Putra. Sultan Yahya Putra mati tahun 1978 dah mati. Nak doa supaya umur muda lagi. Orang tu mati dah tuan-tuan dah. Jadi buat kelang kabut boleh tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, batu khutbah medium dakwah sangat penting tuan-tuan. Nabi pernah tegur sahabat hidup main duk kili batu, duk musim batu. Nabi suruh berhenti. So dengar khutbah. Mana khutbah ni untuk didengar tuan-tuan sekalian. Kalau kita kias hari ni duk main handphone lah. Saya kata-kata budak-budak main handphone masa khutbah tuan-tuan sekalian. Kalau dia tak tidur dia main handphone tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Jadi muslimin dan muslimat, Nabi lepas khutbah keluar daripada mana 1000 orang. 700 orang beriman, 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Imam Ibn Kathir, mereka ni munafik muncul tahun 2 Hijrah. Selepas ada perang Badar Al-Kubra, banyak mereka buat masalah kepada orang beriman. Sampai kita baca Al-Quran ada surah Al-Munafiqun, Al-Quran ada surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, Al-Bara' lepas diri. Sampai pasal apa tak baca bismillah tu ibu-ibu, surah Al-Bara'ah pasal apa tak baca bismillah, terus baca bara'atum minallahi wa rasuli. Mengapa? Sebab tuan-tuan, kata Ibn Abbas, ayat tu turun, surah turun tergesa-gesa, dan itu banyak tuan-tuan tentang munafik dan kemunafikan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian baik, sampai tengah jalan Nabi suruh tentera Islam berhenti. Nabi nak semak kekuatan tentera Islam. Alangkah terkejut baginda sebab ada segelintir kanak-kanak yang masih belum cukup umur yang diwajibkan berjihad dalam Islam umur balik. Siapa mereka? Nabi suruh balik sebelum Madinah. Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Abdullah ibn Amar. Farahnya mereka kena suruh balik sebelum ke Madinah. Sebab apa? Niat mereka nak beri sumbang bakti pada Islam. Rupanya masa pemilihan pertama mereka duduk atas batu tempat biar sama tinggi dengan orang dewasa, orang tua. Nabi cross check, double check, Nabi tengok kanak-kanak, Nabi suruh balik tuan-tuan. Tapi nama ni yang saya baca semua nama-nama besar dalam perjuangan telah melakar nama mereka dengan tinta emas dalam perjuangan Islam. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Tuan-tuan ingat, anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah mati syahid perang apa? Perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah tahun 8 Hijrah. Tapi dia ada anak yang hebat, dia paling perang juga. Usamah ni tuan-tuan, zaman Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah memerintah, dia jadi paling perang lawan dengan Rom di Balqa. Perang lawan Balqa, tentera Rom tuan-tuan menang. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Tuan-tuan lihat Al-Quran ada jasa Zaid bin Thabit. Dia ketua panel pengumpul Al-Quran. Bila Al-Quran kita mula dihimpunkan? Dalam sejarahnya tahun 12 Hijrah, yakni lepas perang Yamamah. Perang Yamamah, perang lawan Nabi palsu, Musailamatul Kazab, Musailamah pembohong, pendusta, penipu tuan-tuan. Sampai sekarang ni saya ingat sampai bila ada sentiasa hak karuk ni, hak mengaku Nabi. Macam-macam mengaku tuan-tuan. Melayu lah terutamanya. Dan sesat ni banyak Melayu. Kalau Selangor tu, saya baca statement ada 300 diwartakan oleh Majlis Agama Islam Selangor. 300 lebih tuan-tuan. Mana Malaysia pun lebih kurang lah 300 tuan sekalian. Qadi, macam-macam ajaran tuan sekalian. IAP-nya, Milah Ibrahimnya, macam-macam tuan sekalian. Kalau kampus saya, orang suka ikut IAP. Mengapa suka ikut IAP kak? IAP mengaku Tuhan, dia mengaku dia mereka agama Hindu. Marah sama value tuan-tuan. Berat menanang dah. Dia orang ikut kan, bodoh korporat ada, ahli politik berhormat, dua orang ikut dia, artis ada, model iklan shampoo ada,
Tuan-tuan, orang kampung biasa pun ada sebab dia mudahkan agama. Sebab apa? Sembahyang pakai niat. Puasa pakai niat. Makan mentah ke darah. Makan tak ada niat kak. Ni karut ni ajaran. Pergi Mekah kita habis 15,000 dak. Dia 1,200 habis bayar pada IP buat di Batu 13 Hulu Besuk. Lepas tu ada replika Kaabah tu, tuan-tuan. Tu buat haji kat sana. Oh berat tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat Melayu banyak sangat muncul benda begini tuan-tuan. Minta maaf. Saya beberapa tahun lepas saya khutbah di Masjid Tayyibin Taman Bidara Selayang. Khutbah bulan Rejab. Saya cerita pasal Perang Tabuk Perang Tabuk. Saya khutbah 17 tahun dah. 17-18 tahun tu. Cerita Perang Tabuk. Lepas turun semua imamkan solat. Lepas baca doa, tuan-tuan mari seorang budak muda. Zuk mai pakai seluar jin. Baju kuning hijau, buat jersey Brazil tuan-tuan sekalian. Dia nak ambil ni mikrofon tu ni. Saya pun tepi tangan dia. Nak buat apa? Sebab saya tak kenal dia. Nak pelik muka. Dia kata nak buat pengumuman ustaz. Pelik saya. Kamu dah minta dengan Haji Zahrani nak pusing Masjid Tayyibin. Belum minta Haji Zahrani. Bunding tu. Saya pun semayang sunat 2 rakaat. Duk lepas 2 rakaat. Dah tasyahud habis dah. Dia mari bersimpuh tuan-tuan. Belaga lutut tuan-tuan. Saya pergi salam. Dia tu tanya Ustaz ni Nabi Isa ke? Dah. Saya ridho Muhammad Noh. Tapi Ustaz, roh Nabi Isa telah bersama dengan Ustaz. Roh Nabi Isa. Dia bersama dengan saya dah tuan-tuan. Dia kata Ustaz, saya ialah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Pakai seluar jin, raga tuan-tuan jihok lusuh tu mengaku Imam Mahdi. Nasib baik saya tak pergi mic tadi. Rupanya dia nak buat pengumuman. Kalau tidak ada yang makan free tapak kaki tuan-tuan. Dia boleh mengaku boleh. Kita tengok kitab Imam Mahdi kacak. Segak Imam Mahdi tuan-tuan. Tubuh tinggi, hidung mancung. Ni budak Melayu. Lubang hidung boleh corner traktor. Dah. Karut tuan-tuan ni. Nak beritahu tuan sekalian. Ada dah zaman Musailamatul Kazab berlaku perang Yamamah. Lepas berlaku perang ni walaupun Islam menang, 1,000 lebih syahid. Termasuk ramai penghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi penghafaz Al-Quran. Sayyidina Umar cadang supaya dia buat panel pengumpul Al-Quran. Siapa dia kata? Itulah Zaid bin Thabit. Sayyidina Umar cadang tapi dia buat zaman Khalifah Abu Bakar tuan-tuan. Ini sejarah pengumpulan pertama Al-Quran. Tuan-tuan, mana Zaid bin Thabit salah seorang dia pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tukang tulis. Wahai turun Nabi dia tulis tuan-tuan sekalian. Seorang anak muda yang kuat ingatan tuan sekalian. Siapa dia? Ibnu Ammar anak Sayyidina Umar yang juga ahli Majlis Syura di zaman Sayyidina Osman bin Affan. Jadi tuan-tuan kena fahamlah. Baru ni sebab ada isu orang kata term Majlis Syura ulama daripada teologi Syiah Wilayatul Faqih. Tak betul tuan-tuan. Walaupun diusung sebagai sarjana Islam luar negara, mari negara kita. Kita ni penyakit juga Melayu. Walaupun daripada Blue Eye Syndrome. Blue Eye Syndrome ni kagum dengan orang luar daripada tuan-tuan. Tengok daripada orang mengaji kita ramai sarjana kita. Yang semua Dr. Daing Sanusi dan Mario. Tengok kutip tepi jalan kata PhD Azhar tu. PhD Al-Azhar tuan-tuan sekalian tu. Datuk Dr. Arundin tuan sekalian. PhD Mesir tu bukan kata cik ayam. Pasal apa kita mari pada luar kerja tak mengaji engineering, bercakap agama kita lebih percaya mengaji engineering daripada orang ulama kita betul-betul mastering bidang syariah, bidang usuluddin. Ini pelik Melayu tuan-tuan sekalian. Syiah ni mari abad ke berapa? Mari tahun berapa tuan-tuan? Ni zaman Khulafa Ar-Rasyidin Al-Halli wal-Aqdi. Termasuk nama saya sebut tadi tuan-tuan, Ibnu Ammar yang alim ni, alim Syura. Alim Syura tuan-tuan sekalian. Dan kelayakan alim Syura pun dia tuan-tuan alim faqih tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu kena mengajilah. Tuan-tuan nak ambil ilmu ni tengok orang belajar macam mana, di mana tuan-tuan sekalian. Islam ni mudah tuan-tuan sekalian. Tak perlulah tuan-tuan mengaji tempat pelik-pelik. Sebab saya tengok tuan-tuan di kampung-kampung terutamanya suka mengaji pelik-pelik. Dia kata ilmu hakikat, ilmu makrifat. Di kampung-kampung dia besuk, dia setiu tuan-tuan. Akhirnya isi baru ni jadi kes tuan-tuan. Dia kak kemaluan ayah dia yang mati dan arwah Haji Ibrahim di Fedah Kertih Udungun, Pedalaman Dungun. Asalnya dia duduk di setiu jiran saya. Mengaji secara tak laki gini. Akhirnya belajar hak pelik-pelik tu kat bukit, kat mana-mana tuan sekalian. Akhirnya pening, panas tubuh tuan sekalian. Kalau sebut zikir apa zikir dia apa dia sebut tuan sekalian. Akhirnya panas, tak nak mikir tuan-tuan. Kak kemaluan ayah dia tuan sekalian. ICU tuan-tuan, dah meninggal dah apa ni tuan sekalian.
Kena ingat muslimin dan muslimat. Dan memanglah saya tengok tuan-tuan terlihat mengaji, tuan-tuan Pulau Pinang nombor 2 selepas Selangor, Penang nombor 2 selepas Selangor, kalah Kelantan. Bab budaya mengaji tuan-tuan hebat lagi lah. Masjid Surah tuan-tuan nampaknya hidup. Tapi tengok negeri lain tuan-tuan. Saya ni pusing Malaysia ya tuan-tuan. Sebelum Penang di Taiping, di Terong tuan-tuan, sebelum ni di Terengganu, di Setiu, di Besuk, balik pada Keningau, Papar, Sepanggar. Pusinglah tuan-tuan sekalian. Tengok negeri lain di kampung-kampung memang terukkan. Johor Baru hidup lah. Skudai, Pulai, Pasir Gudang. Tapi tengok belah pedalaman Mersing tuan-tuan sekalian. Dah tuan-tuan tengok di kampung-kampung Labis, hak faedah banyak Labis. Faedah ceplok barat, ceplok timur, dekat dia pekan. Faedah tenang, tak ada pekan tenang tuan-tuan. Masjid dia tenang sungguh tuan-tuan sekalian. Jangan Tok Imam, Tok Bila. Tok Bila sakit perut, tinggal Tok Imam. Saya tak kata Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu sama. Terengganu hak dia hebat kuliah ni bandar. Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Dungun, Marang, tak apa hebat, kuliah ilmu hebatlah tuan-tuan. Asatizahnya ramai, guru-guru agamanya ramai, tok gurunya ramai, tapi Besuk, Setiu, tuan-tuan sekalian, kampung saya keluar paper metro. Malu, masjid besar tuan-tuan, tapi sembahyang maghrib jemaah 3 orang. Keluar metro, masjid apa? Masjid Kampung Lakluk. Kampung Lakluk, bukan Lak-Lak. 3 orang sembahyang maghrib. Nabi kata apa? Unjuran akhir zaman, masajiduhum amirah wahya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka tersergam indah, tapi kosong daripada hidayah, kosong daripada petunjuk tuan-tuan. Dah zaman kita dah tuan-tuan. Malu cerita kalau Besuk ni, ya Allah tuan-tuan, di sebelah PN01 Pulau Perhentian Kuala Besuk tuan-tuan, lagi parah. Penghuni pulau, pantai kecil, pantai besar, pekerja rizak 2,000 lebih. Satu waktu tahun lepas 2013 saya pergi Jumaat tuan-tuan, saya sampai kat masjid pulau tu 1.42, Jumaat masuk 1.15. Masa naik bot saya fikir takut terlepas dari Jumaat, suruh tak start Jumaat lagi, setengah jam lewat. Mengapa? Rupa Tok Bila saya naik duduk kat Serambi tangan macam ni. Tok Bila duk kira berjalan, tak cukup 40 orang tuan-tuan. 2,000 lebih penduduk. 2 buah pulau ni nak cukup 40 orang masalah. Allahu Akbar tuan-tuan. Anak muda 80% minum, bukan minum Nescafe, minum Carlsberg, Heineken, beer, stout tuan-tuan sekalian. Minum arak, Nabi kata al-khamru umul khaba'is, arak ibu kejahatan. Takkan lepas minum arak nak pergi baca Yasin. Tak, zina lah tuan-tuan sekalian. Ni fenomena. HIV dah mati 75 orang, yang dah mati. Yang sedang senarai menunggu berapa ratus lagi anak muda. Rosak tuan-tuan, tapak agama rosak Melayu kita tuan-tuan, kena ingat. Saya jumpa Tok Imam Pulau Perhentian. Tok Imam kata, ustaz, okey ni ustaz, okey. Dia kata, ustaz, tahun 80-an lepas cik sore je masjid. Allah, cik sore je masjid. Dia kata, ustaz, orang pulau ni jahil berdaulat. Jahil berdaulat? How to define jahil berdaulat? Kak, jahil berdaulat apa dia? Dia kata, ustaz, dulu bulan puasa, bulan Ramadan, kampung main nak sembahyang tarawih. Orang kampung siap pesan Tok Imam. Sound Tok Imam, Tok Imam tak usah baca panjang-panjang lah. Tok Imam baca Qul huwallah ya. Dia Tok Imam baca Qul huwallah ya tuan-tuan, nak tarawih ni. Ni cerita di Pulau Perhentian Besut. Tak pelik lah tuan-tuan sekalian. Poster di mana-mana di Ulu Besut. Poster apa? Ceramah, forum, bukan. DK Barat, DK Karuk, ramai, beribu ni tuan-tuan sekalian ni, tiap-tiap malam. Ni berhenti sebab musim hujan. Lepas habis hujan, DK lagi. Tekannya DK, apa, hak perempuan ada, pondan ada. Di Kelantan ni naik mahkamah dah apa nyanyi perempuan tu. Nama apa, Kajol ke apa tuan yang kena pergi mahkamah ni. Tapi Terengganu tak ada undang-undang. Bak jaga elemen hiburan Terengganu tidak ada. Tu penting kuasa politik yang memang tuan-tuan sekalian. Tengok tuan lihat muslimin dan muslimat. Saya tengok suka benar orang tua-tua ni. Suka DK Barat, DK Karuk. Saya nostalgia, aku ingat zaman muda aku. Hak tua-tua ni saluran satu ni, guru RTM, rehat tunggu mati ni tuan-tuan. Dia game DK mudah tak macam geng clubbing, tak payah. Pakai ke plekat, pakai baju Melayu. Tok Bila pergi, Tok Bila ambil kepiah letak dah kocek baju Melayu tuan-tuan. Dia makin malam dia makin lucu DK Karuk ni. Makin kos sebelah, makin Karuk. Jenak punggung besar, ya bersorok. Sebut jenak punggung besar dia. Karuk tuan-tuan. Hak muda-muda pun dengar dah. Lirik lucu tuan sekalian. Kata cikgu saya, ustaz, Ulu Besuk kita lah masjid surah tak hidup. Dah kata ni DK ni orang masjid pun pakat pergi.
Sama orang masjid Tok Jahir sama naik dia. Tok Bilal dia kata. Tok Bilal tak sempat wirid lepas syak start motor di barak. Di kampung dia. Dia kata ambil kepiah tak kocek Melayu. Boom, start motor. Dia pun pitah dengan kereta dia. Dia tekan seketika. Dia sound Tok Bilal. Tok Bilal dia kata. Tok Bilal nak pergi tempat berdikir barak juga ke? Tok Bilal jawab, ambo tak apa, ambo Tok Bilal je, bukan Tok Imeh. Kau siap jawab tuan-tuan sekalian. Allah tuan-tuan. Setiu sama juga. Tak hidup masjid-masjid. Hulu Terengganu. Oh kena Don Telemong, Don Ajil. Hulu Terengganu. Don Telemong nama kampung pelik-pelik. Kampung Tok Imam Lapor. Kampung Tok Imam Lapor. Kalau Tok Imam Lapor, makmum Tabak Kebulu. 7 orang je mai kuliah tuan-tuan. Nah, makin pedalaman makin tak nak mengaji. Makin pedalaman makin tak hidup masjid tuan-tuan. Ni masalah kita sekarang ni. Tak mengaji, belajar utluba ilma minal mahdi lallah, dituntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Ongoing education process, pendidikan berterusan. Jadi tuan-tuan sekalian baik. Tadi dah balik budak-budak tuan-tuan 7 hari bulan. Ialah hari penentuan peristiwa perang Uhud. Kafir Mekah 3,000 orang. Siapa ketua panglima mereka? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Panglima belah kanan siapa dia tuan-tuan? Panglima belah kanan Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid tahun 3 Hijrah, kafir lagi. Dia masuk dalam tahun 7 Hijrah dan tahun 8 Hijrah dia panglima perang dah. Perang apa? Perang Mu'tah. Perang yang sangat hebat, yang syahid hebat-hebat juga tuan-tuan. Panglima tahun syahid Zaid bin Harithah. Panglima kedua Ja'far bin Abu Talib, Ja'far Tayyar. Panglima ketiga Abdullah bin Abi Rawahah. Dia yang keempat, patah 9 bilah batang pedang. Siapa Nabi gelar Khalid Al-Walid Saifullah, pedang Allah. Hebat tuan-tuan sekalian. Islam ni ramai orang begini tuan-tuan. Termasuk ni panglima belah kiri siapa? Ikrimah. Siapa dia Ikrimah kakak? Siapa dia Ikrimah? Anak Datuk Seri Abu Jahal lah. Tak faham tak? Raihan bin Nasyid, iman tidak boleh warisi. Raihan. Saya sambung tuan-tuan, kemunafikan, kekafiran pun tidak boleh diwarisi. Tuan-tuan, bukan keimanan saja. Tengok sejarah Ikrimah, anak Abu Jahal, Umar bin Hisham, bapak kafir sampai Nabi doa sebelum perang Badar, biar Allah binasakan Umar bin Hisham. Nabi sampai doa tuan-tuan, doa anak kat dia, dah mati perang Badar ayah dia tuan-tuan, musuh Islam. Tapi anak Ikrimah ni panglima Islam yang hebat akhirnya zaman Khulafa Ar-Rashidin. Tuan-tuan sekalian, ataupun siapa tuan sekalian? Sayyidina Umar sendiri, ketua pemuda Mekah daripada kabilah Banu Adi. Sayyidina Umar masihlah tahun keempat kerasulan. Siapa nak hebat di Nabi gila Al-Faruq. Orang dapat bezakan hak dan batil. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya Umar adalah kekuatan, dan pemerintahan Umar adalah rahmat. Hebat Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok anak bapak munafik. Siapa bapak munafik di Madinah? Yang nombor 2, bukan yang pertama. Yang pertama Allah bin Ubay bin Salul. Yang kedua Abu Amir Ar-Rahib. Anak Abu Amir ni tuan-tuan ialah Hanzalah bin Abu Amir. Dalam kitab apa? Abu Hanzalah tuan sekalian, mati syahid di medan perang Uhud. Tuan-tuan, bidadari tu mandikan jenazah dia. Tak sempat mandi junub. Baru kahwin, baru menikah. Kahwin pula dengan gadis yang cantik. Orang Arab kak sebut comel sungguh. Macam Cleopatra. Saya biasa kat negara Syam ni, Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. 4-5 kali dah masuk Palestin, alhamdulillah tuan sekalian. Tuan-tuan, saya kalau masuk Universiti Islam Gaza, rasa tak nak balik, rasa tuan-tuan. Bolos tuan-tuan, macam Cleopatra, siswi dia tuan-tuan. Tengok jauh lah ni, kulit warna putih kemerahan, kulit tangan ni, kulit jenis menggugat ketenteraman awam tuan sekalian. Kau ada, kau tak ada. Hidung macam-macam bang, kita lempar kain tuala, dia sambut dengan hidung. Tuan-tuan, kita hidung bawang tuan-tuan sekalian. Dan mereka ni ya Allah, comel. Melayu kata comel subjektif, kena tengok dulu. Muka putih tapi tangan hitam. Muka putih rupanya pakai Fair and Lovely. Dah, memang comel tuan-tuan. Tapi cantik pun ni dengan semen jihad. Mereka jilul Quran kata Syekh Qutb dengan apa? Infiru khifafan wa thiqalah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu, senang ataupun susah, ringan ataupun berat, berjuang dengan harta benda kamu dan dengan diri kamu pada jalan Allah.
Surah At-Taubah ayat 41. Jadi ni generasi inilah tuan-tuan sekalian ni, anak bapak munafik tu tuan-tuan. Apa boleh anak Nabi tak beriman? Tak beriman. Tuan-tuan, anak Nabi tak beriman. Siapa dia? Kanaan. Kanaan tak beriman. Akhir ditelan oleh banjir besar. Kanaan anak siapa? Anak Nabi Nuh AS. Ginilah moral story, ibrah dia tuan-tuan sekalian. Kita tuan-tuan orang baik lah. Mutadajinah, mutadajinah, orang baik-baik. Boleh main kuliah ilmu, maghrib boleh iktikaf ni, sebagai saya orang baik lah tuan-tuan. Calon-calon orang, biasa orang suka apa? Malam-malam tengok Bulletin TV3. Relax depan rumah, main dengan anak-anak, sembang, tengok internet. Tuan-tuan memilih. Tapi anak-anak kita kena jaga, jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Tadilah. Sebab iman tak boleh diwarisi, kekafiran, kemunafikan juga tak boleh diwarisi, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, siapa lagi? Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan? Dia panglima pejalan kaki. Dia ke bawah dia 15 orang perempuan-perempuan, gadis-gadis tukang sorak. Macam pom-pom girl tu lah tuan-tuan sekalian. Tukang sorak ni siapa? Dikutuk oleh Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan sendiri tuan-tuan. Baik, oleh kerana musuh hentakan kain kuda ni tuan-tuan, menyebab kebuk naik ke udara. Tengok tentera Islam ada ujian. 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul telah berpatah pulang balik ke mana tuan-tuan? Balik ke Madinah. Tak nak perang. Ni perang munafik tuan sekalian. Tak nak berapa kali pergi mati bunuh diri. Ni perang mereka. Ingat mati syahid tu mati bunuh diri bagi mereka. Baik, Nabi biar. Tinggal 700 orang. Nabi pilih sahabat-sahabat yang boleh memanah. Bentuk satu tim 50 orang, letak atas bukit. Lantik ketua Abdullah bin Jubair. Arah Nabi jangan turun sama ada tentera Islam di bawah menang ataupun kalah. Dan pada sebelah kanan yang dipimpin pasal musuh tu Khalid Al-Walid. Mana Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, potensi dia zaman kafir pun Nabi nampak dah potensi daripada Khalid bin Al-Walid. Baik, sebelum berlaku perang secara terbuka, setelah perang zaman dulu diperang lawan dengan taiko panglima dulu Al-Mubarazah tuan-tuan sekalian. Macam perang Badar Al-Kubra, 3 lawan 3 pahlawan Islam. Siapa dia ingat balik? Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan Ubadah Al-Harith. Wakil kafir, wakil Islam 3 orang. Wakil kafir siapa dia? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Dibunuh ketiga-tiga kafir ni, panglima ni. Baru berlaku perang terbuka. Perang Uhud sama juga. Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari, panglima musyrikin, cabar pahlawan Islam. Maka tuan-tuan sekalian, muncul siapa? Sepupu Nabi yang mulia. Siapa dia? Zubair Al-Awam, anak mak saudara Nabi Safiyah. Tuan-tuan, berlakulah pertarungan. Zubair telah membunuh Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Maka berlakulah perang secara terbuka. Dan tentera Islam, pejuang-pejuang Islam, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Tuan-tuan, apa saja gerak kerja kita untuk meninggikan agama ni pada jalan Allah. Tuan-tuan tengok Islam menang, syariat Islam terdalam, kita buat kerja, buat mandi peluh, mandi keringat, di fi sabilillah ni tuan-tuan sekalian ni. Baik, akhirnya ringkas cerita tuan-tuan, pusingan pertama, tentera Islam di bawah dah menang dah. Hak atas bukit nampak tuan-tuan, tentera dah berpaling, musuh dah berpaling tumit bercepur lari. 40 orang daripada 50 orang mereka turun daripada bukit sama nak kejar musuh. Dah nak hati mereka dah teruja melihat apa ditinggalkan oleh musuh. Khalid Al-Walid panglima belah kanan kafir, tengok bukit dah senggang, mereka naik atas bukit dan dibunuh 10 orang yang masih bertahan, termasuk Abdullah bin Jubair, ketua pemanah. Khalid Al-Walid panggil balik musyrikin, lawan panggil mereka, tak Khalid atas bukit, menguasai bukit, mereka datang balik dan terkepulah tentera Islam di tengah-tengah jumlah bilang musuh yang ramai 3,000 kepung 700. Dan musuh serang bertubi-tubi, nak panah, nak rejam, nak tombak Nabi tuan-tuan. Ni kisah menarik. Ada 9 orang sahabat tuan-tuan sekalian yang menjadikan badan mereka sebagai perisai. Buat ribat sikit Nabi tuan-tuan sekalian. 7 sahabat kalangan Ansar, 2 kalangan Muhajirin. Depan Nabi sahabat nama Abu Dujanah bercakap dengan anak panah, dengan lembing tuan-tuan, mati syahid berbantal kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak belah kanan anak muda nama Abu Talhah, satu panah satu musuh.
Hebat dia ni, sampai Nabi suruh anak sahabat lain beri anak panah pada Abu Talha. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, bukan sekadar muslimin, muslimat pun pertahankan Nabi. Tuan-tuan sekalian, siapa dia? Ummu Nusaibah binti Ka'ab. Pertahan Nabi sampai berdarah-darah muslimin dan muslimat sekalian. Mereka sahabat-sahabat tidak mahu titik pun darah Nabi tumpah. 1 inci pun badan Nabi cedera, biar mereka mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Apa maksud tuan-tuan? Sayang dengan Nabi tak ada nilai tukar ganti tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat, tuan-tuan sekalian, musuh pula buat perang saraf. Di keempat-empat penjuru medan pertempuran mereka laung, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh. Tentera Islam dengar laungan ni, yang lemah semangat, demoralize. Dahlah mereka tak ramai, terkepung tengah musuh. Dengan Nabi wafat pula lemah semangat, Allah pun turun ayat Quran. Dan ayat inilah yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah pada hari kewafatan Rasulullah. Bila? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ayat ni bersurah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalaqtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Tuan-tuan, ayat ni dibaca rebah pensan sahabat. Apa makna sayang, kasih, cinta kepada Nabi? Tadi mereka tak terima hakikat Nabi dah wafat. Bukan orang biasa-biasa. Sayyidina Umar tarik pedang, siapa kata Rasul wafat, kepancung leher dia. Sayang kepada Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, baik, ringkas ceritalah. Cerita Uhud ni dia ambil banyak siri, tapi nak ringkas main ni tuan-tuan sekalian. Yang penting ambil ibrah, ambil pengajaran. Mengapa peristiwa sangat penting? Apa pengajaran dia tuan sekalian? Yang pertama, disiplin, ketaatan kepada Allah dan Rasul ni sangat penting tuan sekalian. Tengok kesan 40 orang yang turun daripada bukit tadi, bawa kesan 700 tentera Islam. Kesan ni 70 mati syahid. Yang pertama syahid nama dia Abdullah bin Haram. Siapa Abdullah bin Haram? Ayah pada Jabir bin Abdullah, sahabat yang banyak riwayat hadis. Siapa yang syahid ni? Hak bawa panjang Islam, bendera Islam, yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair kita gelar sebagai Mukri al-Madinah, pembaca Madinah. Dia tenaga nuqabah awal Nabi hantar dari Mekah ke Madinah bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan. Dia buat markas tarbiyah, markas dakwah di Yathrib di Madinah, namanya Baitul Qura. Tuan-tuan, baik, Nabi keluar mata tak jenazah Mus'ab ni. Nak tutup atas jenazah, pusat ke atas, kepala terbuka bahagian bawah. Nak tutup pusat ke bawah, terbuka bahagian atas. Siapa Nabi suruh tutup dengan daun-daun kayu, tak cukup kain. Sedangkan dia anak bangsawan, anak kaya semasa kafir di Mekah. Tuan-tuan ingat, anak orang kaya, anak bangsawan. Kerana Islam, tengok mati nak tutup jenazah pun tak boleh, tak cukup kain. Mus'ab bin Umair, tuan-tuan, riwayat menyebut kalau berjalan di pasar Mekah masa kafir dulu, habis perempuan, anak dara, bini orang, janda, gadis-gadis akan melihat kepada Mus'ab. Mengapa? Pertama, kacak. Cun gila kata budak sekarang tuan-tuan. Kacak tuan-tuan sekalian. Arab ni sebut kacak, kacak macam kakak tak Mahir Zain lah, kacak dah, Mahir Zain. Lepas tu tuan-tuan sekalian, dia ni naik kuda yang mahal harganya. Macam kita tuan-tuan, kau naik Volvo, naik BM, orang tengok. Naik apa lagi tuan-tuan, naik Merc, orang tengok tuan-tuan, Merc mahal lah. Tapi kalau naik kancil, siapa nak tengok tuan-tuan? Memang fitrah manusia tengok benda-benda kenderaan yang hebat. Dia pula daripada jauh cam, wangi, masuk ke pasar ni wangi tuan-tuan, wangi ni mahal. Tuan-tuan sekalian, wangi. Orang Arab memang dia obses pada wangian. Nabi pun suka berwangian. Ini sunnah, Nabi suka berwangi. Kalau kita Mekah katakan Royal Makkah tekan, Allah, kecil-kecil 10,000, 15,000 dalam Hindi tu. Dia beli, Arab ni suka berwangian 10,000 sebotol tu. Kita beli juga, beli minyak atar. Di Kuala Lumpur beli minyak atar dekat Wisma Confident, Wisma Yakin. Jalan Masjid Dia, Kuala Lumpur, RM3 sebotol. Masuk surah Al-Husna, habis orang pening kepala. dah RM3 sebotol tuan-tuan. Itu muslimin dan muslimat sekalian. Mus'ab syahid, bendera disambar oleh Sayyidina Ali, selamat sampai akhir peperangan.
Dan yang syahid tuan-tuan, pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tak pernah melihat tangisan Nabi sebagaimana tangisan Nabi semasa melihat pak saudara dia Sayyidina Hamzah, yang mati dibunuh oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah. Jubair hamba kepada Jubair bin Mut'am. Jubair ni dendam, pak saudara dia mati perang Badar. Sebelum perang dia bariskan hamba-hamba dia, tuan-tuan beri offer, tawaran, siapa nak bunuh Hamzah aku merdekakan dia. Peluang dia ambil oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah. Dia ni pakar tombak, pakar lembing tuan-tuan. Orang sibuk perang, dia tak sibuk perang, dia minta peluang. Dia follow Sayyidina Hamzah, balik ke belakang tu terburai pun Sayyidina Hamzah. Mari pula Hindun binti Utbah. Hindun belah dada Sayyidina Hamzah, sentak di mama dimakan, muntah Hindun binti Utbah. Allah tidak izinkan jasad mulia Sayyidina Hamzah ditelak oleh Hindun. Tuan-tuan ingat, tengok pasal apa Hindun buat begitu kah? Dendam. Ayah dia Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Ayah dia Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Mekah, mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah perang Badar Al-Kubra. Tengok dendam. Arak ni buat dendam, masya-Allah. Makan jantung orang, oh kita taubat dak lah. Jantung pisang okey, celah cecah budu dah. Nak beritahu dahsyat tuan-tuan, sebab tu Hindun sejak masuk Islam tahun 8 Hijrah. Tapi ingat, Nabi kalau tengok wajah Hindun, Nabi kena kalih ke lain. Tergores perasaan Nabi, teringat sedih Nabi, tertemu-temu dia sedih Rasulullah tuan-tuan. Sayang pada pak saudara yang banyak menolong Nabi, Sayyidina Hamzah yang beriman semasa di Mekah lagi tuan-tuan. Siapa yang syahid tuan-tuan sekalian? Siapa syahidnya? Sahabat-sahabat 70 orang. Nabi nak tanam macam mana, dia buat liar. Tuan-tuan ziarah lah, ziarah kubur syuhadat Madinah, kubur syuhadat di Uhud tu. Itu bukan tapak lama, itu dah dipindah selepas banjir. Di tempat kuburan pertama yang terbongkar, kubur-kubur ni di mana tuan-tuan dicatatkan jenazah syuhadat ni tidak dimakan oleh tanah. Begitu, dan darah dengan daging mereka masih kekal macam biasa. Mana Allah zahirkan kemuliaan mati syahid. Sama Palestin lah, saya biasa Palestin. Untuk maklumat tuan-tuan, mengapa orang Palestin obses sangat dengan bab jihad, bab syahid? Anak-anak muda dia obses pada jihad, bab mati syahid tuan-tuan sekalian. Saya kalau masuk lorong-lorong Palestin, anak-anak muda mereka suka conteng. Anak muda kita conteng juga. Rock is never die, punk is not dead, no women no cry, Bob Marley. Conteng juga. Dia conteng Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingat Yahudi tentang Khaybar, ingat Yahudi tentang Khaybar, tentera Muhammad akan datang. Ataupun al-jihadu sabiluna, jihad jalan kami. Mana obses pada mati, pada jihad. Mengapa? Mereka nampak sendiri tuan-tuan. Sebab sistem kubur ni kubur keluarga. Sebab tanah dia terhad, tanah dia sempit tuan-tuan. Jadi kalau ni kubur keluarga, ada kubur ayah dia, tok dia. Jadi kalau mati syahid, dia korek balik kubur tu, nak letak orang meninggal tuan-tuan. Tengok jenazah begitulah 10 tahun lepas. Ni mereka yakin mati tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau jadi macam orang Palestin duduk di sana, hak penakut-penakut kita pun jadi berani tuan-tuan. Tapi kena jadi macam dia lah. Dia hafal Quran. Ibu-ibu orang Palestin sangat suka menghafaz Al-Quran. Sebab Perdana Menteri dulu Syekh Dr. Ismail Hanif hafal Al-Quran. Nabi kata asyraful ummati hamlatul Quran, semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Cuba tuan-tuan perhati, orang hafal Quran, maksiat tak boleh buat tuan-tuan. Kalau dia buat maksiat je, hilang hafazan dia. Betul tuan-tuan sekalian. Jangan tengok TV cukup tuan-tuan, hilang hafazan. Dah tuan-tuan sekalian, forum perdana okey, lepas forum perdana iklan nasi konektor. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu, saya bawa geng-geng ustaz ni baru tahun lepas pergi sebuah pulau maksiat. Bukan nak buat maksiat, pulau report Jabat Agama Islam Terengganu. Ada pulau maksiat tuan-tuan di Terengganu, pulau Long Beach. Long Beach di mana? Dekat Besut. Macam Miami Beach tuan-tuan. Orang Allah foreigner Minah Saleh ni kat macam dugong bersidar semua. Kami di pulau ustaz-ustaz bersidar ni pakai bikini. Bukan sekali bikini, top plus, tak pakai apa sebelah atas. Takkan kita ustaz nak jalan punya mata tuan-tuan. Nampak juga mangga betik mempelam semua, nampak. Kata Ustaz Wan Syukari tu malam muda Al-Quran, Allah Syekh dia kata pagi tadi hafal ada 10 ayat, tinggal 3 ayat je. Tahu tak apa dah. Nak beritahu mulia Quran ni, dia hilang dengan maksiat tuan-tuan. Jangan main-main. Jadi tuan-tuan sekalian, Menteri hafal Quran Dr. Mahmud Zahar hafal 30 juzuk. Muslimat Dr. Maryam Saleh hafal 30 juzuk.
Dr. Anwar Menteri Pendidikan 30 juzuk. Jadi ayat tu tuan-tuan betul lah. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Kalau pemimpin suka hiburan, pemimpin suka Gangnam Style, punah jahanam tuan-tuan. Tak, suka karaoke, aku budak kampung, punah jahanam ayat tuan-tuan. Jadi suka hafal Quran. Saya teringat tuan-tuan sekalian lah, kisah Rasul nak tanam ni, Dahlia ni, Nabi letak siapa dulu, siapa kemudian. Apa pertimbangan? Apa kriteria tuan-tuan? Apa pertimbangan? Siapa paling banyak hafal Quran? Siapa paling banyak ilmu agama? Allahu Akbar. Al-Quran, ilmu agama akan memuliakan kita dunia dan akhirat kan? Memuliakan kita. Ilmu agama ni kena mengaji tuan-tuan. Hari ni Melayu tak minat mengaji. Tuan-tuan tak minat. Tuan-tuan ni orang terpilih. Berapa kerak minat mengaji tuan-tuan. Buat ibadat salah. Saya kadang-kadang, saya pernah bebas, saya pernah motivasi, dan juga kadang-kadang lah bawa jugalah di Mekah, kawan-kawan minta dia pergi hot special lah. Special maksudnya yang upper middle class sikit lah, hot token-token mah, hot jusasi tuan-tuan. Apa ada pada pangkat, tapi tuan-tuan tengok datang sekarang, kata ada ilmu agama tak jadi apa tuan-tuan. Di Mekah bawa hebat-hebat ni tak, hot package duduk di hotel 2000 semalam dekat Mekah lah tuan-tuan. Habis tak nak mengaji tuan sekalian, naik bas Mekah Madinah, naik bas jauh, Mekah Madinah 6 jam. Waktu yang biasa dah. Tuan yang ustaz cepat betul tak? Nak buat apa cepat lah ustaz. Pocik nak semayang jimat ni, semayang jimat lain, jamak lain. Dia tak apalah buat bini tuan-tuan. Kita tak buat bini macam mana? Bukan remaja 16 tahun, remaja 61 tahun dah tuan-tuan sekalian. Tukar takhir lagi tuan-tuan. Saya tengok, saya berfaham rupanya mengapa hak kita sebut yang saluran 1 hari ni. Generasi saluran 1 ni, pasal apa jadi begini tuan-tuan? Saya jumpa kertas kerja UKM yang dibuat tahun 1979 oleh Prof. Harudin dan Prof. Isa, apa soalan kita sekalian? Cabaran krisis pendidikan Islam di Malaysia. Rupanya zaman 70-an tu, hak zaman 70-an lah, zaman rock klasik tu, zaman Deep Purple, Eagle dah. Zaman tu tuan-tuan rupanya calon-calon MCE mereka ada option tak nak ambil pengajian Islam, tak ambil pendidikan agama, mereka ambil subjek lukisan. Zaman tu zaman John Travolta lah tuan-tuan. Zaman tu saya ingat sepupu-sepupu saya sama, dia tak ambil subjek agama, dia ambil subjek lukisan. Lukisan pejamata contoh-contoh dapat C tuan-tuan dah. Malam akhirnya generasi jumlah umur 50 60 tahun ni tuan-tuan ramai fail bab fardu ain, jangan main-main. Tapi kalau balik mereka masjid surah balik dah, pergi kat Ustaz Mutalib ngaji kitab Musalli ke, Matla'i Badrin ke, Sabilal Muhtadin, Miftahul Jannah, jumpa balik kitab tu, proses pendidikan semula. Alhamdulillah, hak tak mengaji langsung ni, tak apalah, nanti saya tunggu pencen baru nak dalam kitab. Jangan. Ibadat kita macam mana tadi tuan-tuan? Baik, kita pergi Mekah, dah lepas miqat dah, kita ambil dah semua tuan-tuan. Kalau daripada Madinah kita miqat di Bir Ali dah, pakai ihram, semangat sampai ustaz nanti sampai ya, kita buat, kita selesaikan terus ustaz. Semangat tuan-tuan. Tak apalah, bawa tawaf 7 pusingan. Dah 7 pusingan tuan sekalian. Dia pun tahu bau wangi bertiup. Kadang Mekah cuaca tak menentu. Nak hujan dia hujan lebat, kadang sampai air tuan sekalian. Nak ribut dia ribut, angin kuat ribut, kita kepik paha dah tuan-tuan. Pakai ihram lelaki ni. Dah, ada pakcik kata, nasib baik pakcik pakai seluar dalam. Ada juga. Pakai ihram, pakai seluar dalam, berat nanang tuan-tuan. Dah macam mana? Betul tuan-tuan. No, balik transit dekat Suvarnabhumi Bumi Airport Thailand, ada prayer room tuan-tuan. Suara besar bagus Thailand. Sekarang mana anda pun tuan, banyak dah sekarang ni ada prayer room. Saya balik pun daripada Narita, memang banyak, alhamdulillah perkembangan baik sekarang ni. Negara non-Muslim pun banyak dah sedia prayer room tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi mai subuh baru rakaat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hanya baru bang Allahu Akbar. Tengok sembahyang benda pula haji ni tuan-tuan. Nampak khusyuk. Lepas habis saya tanya pakcik sembahyang apa? Sembahyang jamak lah ustaz. Jamak apa? Jamak lah isyak dengan subuh. La ilaha illallah. Berat menanang tuan-tuan. Dah. Sebab tu mengaji ni penting. Mengaji penting tuan-tuan sekalian. Hak tu hak muda-muda macam mana? Saya perlu dimotivasi tuan-tuan. Ini ingat tuan-tuan sekalian ceramah di Perlis, Sebuah Pusat Pendidikan. Umur 19 tahun.
Saya ceramah depan 225 orang. Lepas saya ceramah tuan-tuan, pengajar bawa refreshment, persegaran lah, makan sikit, minum sikit. Kata Ustaz Fairuz, junior saya di UM, dia kata, Ustaz, saya buat tasmik budak-budak 225 orang ni, 100 orang lebih langsung tak kerti baca Quran. Allah, separuh tuan-tuan, 19 tahun ibu-ibu langsung tak kerti baca Al-Quran. Separuh. Ni anak-anak kita tuan-tuan ya. Hak baca salah, hak baca tunggal langgang tak bertajwid, hak baca alif lam mim ra al-mari. Macam mana tuan-tuan? Dah Terengganu sendiri tuan-tuan, nama Darul Iman. Kampung-kampung ni tengok trend budak-budak ramai tak leh Quran. OSPD besuk sebut don ulu besuk N04 sendiri tuan-tuan, ada 1000 penagih pekuda, 1000 tuan-tuan. Ya, mak ayah tak pergi masjid, tak boleh agama. Allah bala keluarga ni dengan pekuda, dengan dadah tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Tuan tengoklah kekeh Fatihah teruk sekarang. Kalau kekeh dah teruk tuan-tuan. Pekuda kuat. Dadah ni kuat tuan-tuan sekalian ni. Tak nak mengaji. Kawan saya mengajar sekolah menengah Bukit Sawa. Sekarang Bukit Sawa tu, dalam Terengganu tuan sekalian. Dia cikgu disiplin, cikgu Mak Kamil, kawan. Waktu rehat dia kata, dia Amba suruh beratur ni budak tingkatan 5 mai bilik. Budak-budak dia terpilih sebab tak boleh baca Fatihah. Tingkatan 5 beratur tuan-tuan. Dia beri assignment, satu hari hafal satu ayat je Fatihah. Satu hari satu ayat. Fatihah ni 7 ayat je tuan-tuan, bukan payah sangat. 17 tahun tak boleh Fatihah. Saya tak boleh baca mana jenis mak ayah macam ni tuan-tuan. Kata anak kanak-kanak sepasti, dak. Lagu Justin Bieber ingat. Lagu Awanano dia hafal tuan-tuan, tapi tak ingat Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu tuan-tuan, daripada kejahilan tengok ni tengok tuan-tuan sekalian, anak-anak muda, apa je fenomena sekarang? Kesan daripada jahil masyarakat tu, zina ni tuan-tuan. Minta maaf saya kena sebut tuan-tuan. Saya kalau sebelum ceramah, kalau sekolah panggil, biasa pengetua atau kaunselor atau guru sembilan beri taklimat dulu. Apa nak syarah depan budak-budak ni? Apa masalah sekolah mereka? Masalah besar zina. Tingkatan 2, tingkatan 3. Semua pakai smartphone tuan-tuan. Beli Ericsson 3G, semua canggih-canggih. Samsung semua tuan-tuan. Dah, budak-budak tak dekat WhatsApp ni, macam-macam filem dikongsi tuan-tuan. Ke WhatsApp saja, WhatsApp. Dah. Jadi zina ni biasa. Kata cikgu di sini, kami buat spot check. Budak perempuan tangkap bawa kondom untuk safety. Kondom tak ada beg tuan-tuan. Syarikat kondom pun attract remaja beli ni pandai tuan-tuan. Dia buat kondom perasa. Ada kondom perasa strawberry, kondom perasa vanila, kondom perasa durian. Wallahu a'lam tuan-tuan. Budak-budak zina ni biasa. Penat sekarang tuan-tuan nak besar, nak minta tolong. Saya ada anak, saya takut. Tuan-tuan buat anak kata pakai jaga tuan sekalian. Takut. Tuan-tuan ingat ya. Statistik JPN, Jabatan Pendaftar Negara. Kita buat MyKit lah. Pendaftaran. Rekod tuan-tuan Januari 2001, Januari tahun 2000 hingga 30 Oktober tahun 2008. Rekod anak luar nikah. Anak tak ada pok kata Terengganu, tak ada ayah. Dalam bahasa tukar, anak tidak sah taraf. Oh lembut ya bunyi. Nah, anak tidak sah taraf. Dulu babi kasar, khinzir macam arnab ya tuan-tuan. 257,000 orang lebih. Sebagai bersalah anak orang Melayu. Tuan-tuan, ni Melayu pada hari ni tuan-tuan. Di Terengganu biasa di kampung-kampung anak luar nikah. Tak pelik. Hak paling best minggu lepas kawan saya Terengganu buat status Facebook, Ustaz Azlan. Ini pecah rekod saya, dia kata. Hari ni saya akad nikah 3 pasangan pengantin yang menarik, ketiga-tiga semua dah bunting, dia kata. Semua dah mengandung. Terengganu. Pulau Pinang tak tahulah. Ada kawasan industri yang banyak sebagainya, mungkin cabaran lebih besar. Tapi saya cerita Terengganu tuan-tuan sekalian. Darul Iman. Bila majlis-majlis saya sistematik mati kuliah-kuliah ilmu. Ustaz Azhar ni dia hebat mari tempat tuan-tuan. Hebat mari Selangor. Tapi di Terengganu tengok masjid kampung dia, masjid kampung ladang pun, kampung ladang kampung dia tak benar dia kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia mengajar Bangor, surau Bangor Tuan Muda, ramai mana? Ada 200 orang. Tapi naik tengok pergi ke Masjid Negeri Shah Alam, 30,000 dengar kuliah dia. Kalau Masjid Hasanah Bangi tuan-tuan, ni dia tutup semua pagar ni tuan, dalam pagar untuk orang saja, ada skrin kat luar. Kereta parkirlah kat luar tuan sekalian, berkilometer pun. Orang 20,000. Tengah kuliah, tabung derma berjalan, kok jelas-jelas jemaah. Lepas kuliah, unit amal sedang dengan ejekan masjid duk kira duit bertambah-tambah. Berapa duit? 48,000 kuliah maghrib tuan-tuan. Selangor.
Tidak di Terengganu. Ini kesan bagi saya, ini pembodohan secara sistematik kepada masyarakat. Tak biar, tak benar kuliah-kuliah. Oh, ni bahaya ni tuan-tuan ni. Bahaya tuan-tuan sekalian. Saya kadang-kadang kena sebut rasa frah tuan-tuan, rasa frah. Saya bukalah tahfiz kat Terengganu. Walau saya duduk Kuala Lumpur 24 tahun dah tahfiz An-Nur. Tengok internet, tahfiz An-Nur. Tahfiz saya tuan-tuan, alhamdulillah. Kita buat Rabu kami ni pecahan luar jemputan ni. Tak panggil cak-cak ayam. Selebriti TV. Pensyarah-pensyarah. Minggu ni Ustaz Ghazali, Mudir Darul Hadis, Sabah. Sebelum tu Ustaz Halindin, TV9. Belum ni lagi satu Ustaz Syed Qadir Al-Jufri, Halimah Habibi, Datuk hebat-hebat tuan sekalian. Tapi hak yang mengaji setiap profan ni ialah golongan middle class, cikgu-cikgu. Doktor pun ada pada Dr. Zakaria. Orang kampung miskin duduk sikit tapi tak mari. Hak miskin kampung tak mari tuan-tuan. Lepas kata saya mau kat kedai kopi pagi-pagi. Duduk tengah makan nasi kerabu, nasi belauk ni. Pasal apa? Kuliah. Dia tahfiz tak mari. Pasal apa tak mari? Orang kampung tak boleh ustaz, nanti JKK potong nama. JKK potong nama. Jin kacau kampung. Dia Terengganu dia macam tu Ustaz Zahmar kau tu. Potong nama tak dapat duit ihsan. Kerana RM300 tak nak mengaji jadi jahil tuan-tuan. Ni masalah. Tuan-tuan, sepupu saya tu dia berkata imam, abang. Dia kata abang tengok kampung ni dah 4-5 kematian mak ayah, anak-anak langsung tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Quran, tak boleh doa, dia kata. Dapat 5 kes. Ni serius tuan-tuan, jadi jahil, anak-anak jahil juga tuan sekalian. Boleh je hantar anak ke taski ke pas, tapi dia tak nak hantar. Kalau dia hantar nanti kena potong berihsan. Oh jahat tuan-tuan. Lahirlah generasi yang jahil daripada ini. Saya itu tuan-tuan sekalian tahun lepas, saya kuliah maghrib di Masjid Taqwa Padang Landak Jertih. Lepas kuliah maghrib, TA saya dibesuk, saya PA saya dibesuk tuan-tuan. Cikgu Harun kata ustaz ada kematian. Dia boleh besuk, ustaz kena pergi. Ustaz kena pergi. Orang nak ustaz tak imam. Tak apalah. Mudah tuan-tuan, orang bawa kita naik kereta, naik jalan pergi masuk kampung Ulu Besuk. Sampai di kampung tu memang mereka tunggu saya tu imam. Naik. Kat bawah rumah tu tuan-tuan 20-30 orang. Relax pakai baju Melayu dah. Kat belakang tapi tak naik. Pasal apa? Tak erti semayang. Jenazah apa payah sangat tuan-tuan salat jenazah ni? Fatihah tahu tak boleh baca? Selawat tahu boleh? Jenazah lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Payah apa? Tapi tak reti. Jangan paksa. Tak reti yang paksa tuan-tuan. Ada kes ni. Ada satu kematian dia besuk, dia paksa. Dia malu sebab hak jenazah ni pak saudara dia. Dia pun naik, dia nyelit tengah-tengah. Dan jenazah sah rapat salat jenazah. Dia pejam mata, lepas Al-Fatihah, Allahu Akbar. Dia baru rokok tuan-tuan. Rokok menyasar ke depan orang depan tu kan. Kawan dia tepi, "Hui, bengok." Orang tak rokok. Dia kata, "Mu tak apa ni pak saudara aku," dia kata, jenazah ni. Oh, dia kanta itu jawab lagi pak saudara dia jenazah tuan-tuan. Ni tengok tak mengaji tuan-tuan sekalian. Jadi itulah untuk maklumat tuan-tuan. Mana mengaji Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlak. Jalah kamu orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, atau jalah kamu orang-orang yang belajar, atau jalah kamu orang-orang yang mendengar, atau jalah kamu orang-orang yang menyintai. Maksud Nabi, biar hati kita rasa kasih, rasa sayang pada orang datang belajar atau datang mengajar, maka jangan kamu jadi orang kelima. Maka akan binasa. Siapa kelompok kelima? Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, menyintai pun tidak. Kadang-kadang menjadi orang yang memusuhi majlis-majlis ilmu. Kalau kat tahfiz saya tuan-tuan, buat forum perdana 20 banner kita buat tuan-tuan, tanpa di sekitar setiap. Kata Ustaz Mahmud Al-Hafiz, seorang teman saya, "Ustaz, semua banner kena potong, hilang. Termasuk banner letak di masjid, di pekan tu, hilang tuan-tuan sekalian." Ni perangai Melayu tuan-tuan. Ni perangai Melayu tuan-tuan sekalian ni. Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan ni. Memang sedih saya kadang-kadang tuan-tuan, sampai satu terfikir tuan-tuan. Kadang terfikir, aku ni ngaji PhD, balik ke kampung tuan-tuan, kadang jadi banyak buang masa. Tahlil kita tahlil ni. Tahlil. Orang hok nak sibuk tahlil masa hidup tak bercara masjid surau. Kita malah suruh rugi hidup aku tu. Baik kita menulis, kita buat buku tuan sekalian. Ni rugi. Tapi kalau tak pergi, pemecah belah masyarakat. Ada dia start lah nak label kita sombong, pemecah belah masyarakat. Tapi mereka masa hidup ni kalau tak peduli pun masjid surau tuan-tuan. Saya kadang merendah diri, kita pergi depan rumah, beritahu ada majlis kat tahfiz, jom kita pergi.
Tak, bukan senang pun tuan-tuan, rumah lah buruk tapi tengok ni piring Astro tuan sekalian. Di kampung gitulah, Astro macam-macam ada tuan-tuan. Dia syok tak TV, tak mengaji, tak jemaah tuan sekalian. Lahir anak-anak yang jahil pula tuan sekalian. Allahu akbar. Tuan-tuan, ingat kita mukallaf. How to define mukallaf? Balik dan berakal. Wajib kita belajar. Kecuali kita gila, hilangkan tak apa tuan-tuan. Macam saya lah, saya anak sepupu seorang kat kampung, dia mental tak sihat daripada budak lagi. Mental tak sihat. Ayah cerdik, ayah pengetua. Rumah banglo kat kampung 3 tingkat. Pok saudara tu arwah dah tuan-tuan. Tapi anak tak sihat mental. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia sebiji macam tok guru, pakai jubah, pakai serban, berjanggut tuan-tuan. Ni cerita tahun 80-an. Dia naik teksi berjetih nak pergi ke Kuala Terengganu 107 km. Naik teksi kata sewa. Sampai tengah jalan maghrib di Stiu. Dia suruh pun teksi putih, dia nak semayang. Dia bagus, mental tak sihat, cacat akal pun semayang tak tinggal tuan-tuan. Semayang cara dia lah kan. Orang tak uzur akal. Dia pun ambil wuduk kat madrasah kampung. Dia pergi jalan kat situ, orang kampung tengok, ustaz ni tak pernah mari kampung kita. Ustaz dah tuan-tuan. Pergi jumpa serban tadi Dia pun naik kat pintu, tak bila apa qomat. Orang kampung tolak, sila ustaz, sila tok imam. Dia tak nak tolak pasal akan naik atas jadah tok imam tuan-tuan. Anak sepupu saya. Tak apa, dia betul elok tuan-tuan. Dia pun Allahu Akbar, angkat takbir, bunyi macam tok imam Mekah. Baca Fatihah, pelak dah tuan-tuan. Sembahyang maghrib 7 rakaat. 7 rakaat. Orang tu bakat mufarakah tuan-tuan sekalian. Orang tu tepuk dahi tuan sekalian, isap kuat daun kat luar surah. Salah pilih tok imam. Dah. Dia tak apa sebab tak mukallaf. Kita wajib mengaji. Palestin 5 kali sehari. Start dari Rafah, Khan Yunis, Deir Balah, Gaza, Jabaliyah. 5 kali sehari mengaji. Bila? Lepas semayang terus. Sekejap 20 minit, 20 minit. Tak pelik dia ramai orang yang di Masyhad, dia ramai orang alim ramai tuan-tuan. Tak pelik. Palestin 10 tahun lepas dalam Hamas 500 doktorit dah ada. Ni baru ni kan drone Amerika buatan Gaza, buat sendiri. Pesawat tak apa-apa mana. Dia PhD aerospace tuan-tuan sekalian. Hebat-hebat. Bab ilmu ni memang kalau kita tahu, memang Muslim Care, NGO saya taja pelajar Palestin, PhD, master, baru nama Muhannad An-Najjar. Bukan Muhannad An-Najjar. Dia datuk dia pengasas Hamas. Datuk Syekh Muhammad An-Najjar bersama Syekh Ahmad Yasin, Dr. Nizar Abdul Qadir Rayyan, Syekh Salah Syahadah, tubuh Hamas tahun 87 dulu. Hebat. Tok dia mati sebenarnya ni yang angkat tanda jenazah. Hebatlah. Baru ni 4 flat student. 4.0 Pak kok. Tuan-tuan, ni budak ilmu dia hebat. Di Palestin hebat. Main tempat kita belajar dengan hebat. Saya kagum tuan-tuan sekalian. Budak kita 2.1, 2.5 tuan sekalian. CGPA. Dia 4.0. 4 flat tuan-tuan. Hebat. Atau saya nak perhati, saya fikir, pasal apa? Geng Palestin ni kuat sangat ingatan tuan-tuan. Kuat ingatan. Bahasa Inggeris hebat pada kita. Tuan-tuan kata Ustaz betul Azagri. Tengok YouTube tengok Abu Aisyah Ahmad Najjar, tengok bahasa Inggeris mereka tuan-tuan. Atau sesuatu nama Anas Al-Qandi, tengok. Hak kawan-kawan Palestin. Inggeris ni macam slang Amerika. Kata mu belajar kat mana ni, kata. University Washington. Dah aku belajar melalui YouTube. Belajar slang melalui YouTube tuan-tuan sekalian. Masya-Allah, kuat ingatan. Saya ingat ni lah, dia antara faktor makan tuan sekalian. Mereka ni buah tin, buah zaitun sana memang buat ulam ya. Buah tin, buah zaitun. Kita baca Quran, watin, zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Dah, mereka makan tu. Kita makan cikedi. Nak ingat macam mana tuan-tuan kuat dah. Nak beritahu tuan-tuan mereka ni bersungguh. Budak ilmu mereka hidup tuan sekalian. Itulah yang saya sangat impi-impikan kalau boleh. Negara kita pun begitulah, muslimin dan muslimat hidup subur dengan budaya ilmu tuan sekalian. Teruslah tuan-tuan buat tiap malam kuliah ni. Ada pencamah jemputan, buat forum, buat talk show tuan-tuan sekalian. Jemput orang biar ramai. Macam-macam kita boleh buat tuan-tuan. Kalau di tahfiz saya tu, saya tak main-main tuan-tuan. Nak hidup kuliah di kampung ni tuan-tuan. Kita golek kambing tuan-tuan sekalian. Macam-macam kita buat. Nak tarik orang biar datang mengaji dan menuntut ilmu tuan-tuan sekalian. Jadi saya ingat dah. Minta maaf tuan-tuan, kita setakat ni lah. Sejam lebih kita bersama, insya-Allah lain kali ada ruang kesempatan kita sambung lagi tentang sirah Nabawiyah. Tuan-tuan boleh bacalah buku-buku saya tulis belakang tentang Palestin, Syria tu. Ada RM10 belakang tuan sekalian. Saya tulis buku tuan sekalian, 50 buah dah. Insya-Allah boleh kongsi, tuan-tuan boleh baca, kongsi dengan anak-anak. Sekadar itulah pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada daripada 1,000 sekolah Islam baru ulum ada dia nak jual, bukan jual, dia beri kalender percuma tuan sekalian tu. Dia kata ikutlah siapa nak sumbang pun sumbang boleh, infak wakaf untuk sekolah Islam Bahrul Ulum Pulau Pinang, ada wakil dia tuan sekalian. Ambil kalender percuma tuan sekalian, wallahu a'lam.